Selamat pagi pada semua pelajar-pelajar dan hadirin sekalian. Kami daripada kumpulan 1 akan membuat presentasi tentang pengenalan Canva. So, anda boleh tengok video dan kami akan mula selepas anda menonton video tersebut ya. Pengenalan kepada Canva. Canva adalah platform reka bentuk grafik percuma yang membolehkan anda membuat jemputan kad, nama, risalah, rancangan pelajaran, latar belakang Zoom dan banyak lagi dengan menggunakan template yang direka secara profesional. Anda bahkan boleh membuat naik foto anda sendiri dan menambah ke template Canva menggunakan antara muka surat dan lepas. Ia seperti mempunyai versi asas Photoshop yang percuma dan tidak memerlukan pengetahuan penyuntikan foto yang luas untuk digunakan. Ini semua yang perlu anda ketahui mengenai penggunaan Canva. Hai guys, saya akan memberitahu sedikit tentang Canva ni. So lepas korang dah login, korang akan nampak banyak template. Sebagai contoh Instagram, presentation, posters, logo dan banyak lagi lah. Sebagai contoh korang ambil template Instagram. So dia akan keluar ni lah. Semua dia punya template Instagram je. Semua Instagram punya template. Lepas tu korang boleh upload gambar, videos, audio. Korang boleh pilih gambar yang lain. Korang tak nak gambar ni, korang boleh pilih gambar yang lain. Dan masukkan elemen macam kotak, stiker, banyak benda. Lepas tu korang boleh buat teks. Nak teks custom, teks korang sendiri ataupun yang teks yang disediakan. Lepas tu korang boleh addkan music, videos dan tukar warna background lah. Tukar warna apa korang nak, korang suka. Okay, lepas tu korang boleh add page dan tukar size. Yang ni semua tukar size. Lepas tu korang boleh download, share kepada dalam Facebook lah, Twitter, ikut korang lah. Dan print dia boleh print dalam bentuk business card, posters, flyers dan banyak lagi. So tu je lah. Terima kasih. Latar belakang Canva. Canva ditubuhkan di Sydney, Australia oleh Melanie Pelfkin, Cliff O'Brien dan Cameron Adams pada 1 Januari 2012. Pada tahun pertamanya, Canva mempunyai lebih daripada 750,000 pengguna. Pada April 2014, pakar media sosial dan teknologi Guy Kawasaki bergabung dengan syarikat ini sebagai ketua pengajar jenama.
saya akan memberitahu perbezaan tentang Canva dan Photoshop. Di sebelah kiri kita ada Canva dan di sebelah kanan kita ada Adobe Photoshop. Perbezaan yang pertama ialah Canva merupakan tawaran yang baru dan lebih istimewa, manakala Adobe Photoshop adalah penyedia pasaran. Canva lebih tertumpu di pasaran perniagaan kecil kerana pakej percuma yang kuat dan fokus pada accessibility pengguna. Manakala Adobe Photoshop merupakan perisian yang penggunanya perlu membuat sedikit pembayaran sebelum dapat menggunakan perisian ini. Selain itu, Canva membezakan dengan menjadi lebih mudah diakses oleh pengguna yang lebih casual atau tidak berpengalaman. Canva menyediakan versi percuma yang cukup memadai untuk banyak tugasan asas dan termasuk berbagai template untuk kes penggunaan umum seperti grafik media sosial. Dia direka untuk menjadi sangat merasa pengguna dan dapat diakses oleh pengguna tanpa mengira pengalaman atau tahap kemahiran sebelumnya. Manakala, Adobe Photoshop telah banyak melabur dalam kemampuan penyuntingan yang hebat dan maju. Ini membolehkan Photoshop memberikan fungsi yang lebih mendalam untuk kebanyakan keperluan penyuntingan dan reka bentuk grafik. Jangkauan dan kedalaman kemampuannya menjadikan Photoshop sesuai untuk pengguna yang kerap menggunakan perisian seperti ini. Akhirnya, Canva tidak boleh dipakai tanpa internet, manakala Adobe Photoshop boleh dipakai tanpa internet. Sekian, terima kasih. Tujuan Canvas untuk pendidikan. Tujuan pertama ialah membolehkan pengajar untuk menambahkan hasil pembelajaran subjek berdasarkan institusi dalam skema pemakahan projek atau tugasan. Tujuan seterusnya ialah untuk menguji dan memantau perkembangan upaya dan tahap pembelajaran pelajar. Seterusnya, tujuan Canvas boleh menyeimbangkan tahap pembelajaran pelajar dan menyumbangkan betul pembelajaran setiap tahap. Tujuan yang seterusnya ialah Canvas boleh memberi sokongan inovasi pengajar, menyumbangkan idea-idea pelajar dan menghubungkan semua pengajar dan pelajar dari seluruh dunia. Hari ini saya akan menjelaskan tentang kelebihan Canva. Organisasi Canva. Canva adalah aplikasi yang sangat mesra pengguna. Orang yang mempunyai aplikasi Canva yang mesra pengguna ini, kita boleh percayai yang aplikasi ini dapat memudahkan untuk mengambil idea dan mengubahnya menjadi rekod bentuk yang menakjubkan, sama ada dalam bentuk cetak ataupun dalam talian. Canva dapat dilaksanakan untuk membuat reka bentuk yang kelihatan profesional untuk hampir semua tujuan. Kelebihan kedua, jenis template. Canva memiliki banyak pilihan template yang berbeza untuk digunakan serta objek untuk membuat template yang sesuai untuk apa sahaja yang anda perlukan. Kelebihan ketiga, pilihan. Canva memberikan anda pilihan untuk perkara yang ingin anda lakukan. Sebagai contoh, bukan hanya laman web yang bagus untuk membuat iklan, ia juga berguna untuk perkara lain seperti penyuntingan foto. Kelebihan ketiga, platform ini dilengkapi dengan drag and drop editor untuk dipasangkan dengan perpustakaan template, font dan gambarnya yang besar. Hasilnya, pengguna dapat membuat reka bentuk dan dokumen seni dengan mudah. Terdapat pilihan untuk membina template dan reka bentuk yang disesuaikan yang terdiri daripada elemen organisasi atau jenama tertentu. Dengan reka bentuk dan template yang mudah diedit, Canva dapat sangat membantu untuk mengekalkan ketekalan tema di seluruh dokumen. Kelebihan kelima, ia juga mempunyai kelebihan membuat bahan khusus reka bentuk seperti tajuk Instagram ataupun poster Twitter.
Kelebihan keenam, anda juga boleh membuat GIFs. Sekarang saya ingin membincangkan keburukan Canva. Harga berbanding kualiti. Sekiranya anda menggunakan versi percuma, ada beberapa halangan yang tidak dapat membiarkan anda menjadi kreatif seperti yang anda mahukan. Contohnya, jika anda memilih sesuatu template yang menarik, kadang-kadang template itu mempunyai versi Pro. So, jika anda nak template itu, anda perlu bayar dan menjadikan akaun anda sebagai versi Pro. Kedua, kekurangan kemudahan di Canva. Maksud saya adalah, jika saya ingin memasukkan gambar pada reka bentuk saya di Canva, saya perlu memuatnaikkan, iaitu upload terlebih dahulu di Canva. Ini membosankan dan saya lebih suka memuatnaik gambar secara langsung ke dalam reka bentuk tanpa perlu memuatnaik ke Canva, kemudian memilih dari Canva untuk menampaknya di reka bentuk saya. Ketiga, penampilan Canva semasa kita menggunakan dalam telefon bimbit. Aplikasi mudah alik, iaitu mobile app, harus memastikan fungsi dan ciri yang sama seperti pada versi desktop, iaitu versi komputer. Contohnya, apabila anda mengulik kembali aplikasi mudah alik mobile app, separuh masa kerja anda akan hilang. Saya memberi contoh situasi untuk anda. Kalau anda sedang membuat editing di dalam Canva versi mobile app, tiba-tiba anda mendapati mesej dari WhatsApp dan tekan terus untuk membalas mesej anda. Selepas itu, jika anda masuk balik ke Canva, kerja yang anda lakukan akan hilang serta-merta. Keburukan keempat, ubah saiz reka bentuk tanpa perlu menaik taraf kepada Pro. Maksud saya adalah, kita tidak dapat mengubah saiz reka bentuk kita kerana aplikasi Canva ini memerlukan kita menukar ikon P ke versi Pro. Kalau kita tak upgrade ke Pro, iaitu versi Pro, maka kita susah nak ubah sesuaikan saiz reka bentuk kita dan kita perlu mengikuti saiz yang diberi oleh Canva sahaja. Ini adalah kekurangan Canva yang agak tidak memuaskan sekali. Selamat sejahtera semua. Hari ini kita nak tengok ke mana Canva memudahkan dalam sektor pendidikan. Persediaan mudah. Canva adalah mudah untuk persediakan dan tidak berisian yang rumit untuk dibelajar. Canva telah dicipta dengan kemudahan fikiran, jadi belajar dari sebarang umur boleh digunakan. Cipta dan bekerjasama. Sediakan kelas anda dan kongsi sumber dan tugasan pembelajaran. Jadi kerja berpasukan mudah dan menyeronokkan. Kerja berkumpulan mudah dengan Canva. Bekerjasama dengan rakan lokasi atau seluruh kelas dalam masa nyata dari mana-mana lokasi, semuanya secara percuma. Tertibkan di mana sahaja dengan mana-mana sahaja. Canva menambah elemen keseronokan kepada sebarang projek, amali integratif dan memberikan hasil cepat. Guru berkata bahawa mereka nampak mata anak murid mereka bersinar ketika mereka menemui kebolehan mereka apabila mereka menggunakan Canva. Sertai komuniti guru Canva. Canva mempunyai komuniti Facebook aktif yang menguasakan guru untuk menggunakan Canva sebagai alat untuk pendidikan. Sertai dan mula menguasai idea, plan dan sumber belajar dengan guru lain. Terima kasih. Apa yang anda akan belajar daripada Canva? Amalkan pemikiran reka bentuk yang mantap, reka rancangan pelajar anda sendiri, buat slide dan persembahan kuliah, jadikan projek kumpulan lebih menarik.
Selamat sejahtera kepada semua. Saya akan tunjukkan bagaimana kita nak buat account untuk Canva. So first, guna Google Chrome dan type in Canva dan search. Kamu akan masuk ke sini, tekan link. Lepas tu kat tepi kanan anda boleh nampak sign up, tekan sign up. Ada 3 pilihan untuk membuat account. Satu menggunakan Google account, kedua Facebook dan sign up dengan email. Kalau anda menggunakan Google account, just sign up dengan Google account dan kamu akan masuk ke dalam account Canvas. Contoh kamu tiada account Gmail, so kita boleh sign out dan kita boleh sign up account dengan email. Just contoh, masukkan nama, email, lepas tu membuat satu password dengan mix character dan letter. Itu saja. Terima kasih. Okey, sekarang kita akan pergi ke sesi soal jawab. So, ada sesiapa ada soalan ke apa ke, boleh voice atau boleh message tepi kat Google Meet. So, saya boleh tengokkan. Lepas ni kita akan ada quiz ya. Nanti ada hadiah. Kalau apa-apa boleh tanya sekarang. Apa-apa yang berkaitan dengan tajuk kita, pengenalan Canva. Anyone? Nampaknya. Ya. Kenapa kami nak guna Canva tak guna yang lain punya software sebab sekarang ada banyak kan? Canva lebih senang untuk digunakan. Lepas tu, you tak perlu buat bayaran atau membelinya. So, dia free dan anda just perlukan connection dengan internet saja untuk access Canva. Dan cara-cara untuk download format file yang kita perlukan pun senang. So, Canva lebih convenient lah untuk digunakan. Terima kasih. Thank you. Nak tanya pasal kelebihan cover tu. Yang nombor 6 tu, yang anda juga boleh yang anda juga boleh membuat GIF tu. Macam mana membuat GIF tu? Oh, anda boleh akses elemen Canva dan ada beberapa GIF yang disediakan dan anda boleh juga just pilih antara satu GIF dan gunakan dalam poster atau image yang anda nak sediakan lah. Anda akan belajar lebih lagi selepas ni dalam penggunaan tool dalam Canva di LTK2. Terima kasih. Okay, thank you.
Alright. Boleh saya tanya? Ya. Kan kekurangan dia, kemudahan tu dari contoh dia macam mana? Okay, contoh kekurangan dia kalau you tak ada akses internet, you memang tak boleh akses pada Canva lah. Antara salah satu kekurangan Canva. Lepas tu kalau anda menggunakan version free, ada beberapa GIF, template dan poster video, audio yang anda tak boleh akses. Dia untuk yang orang yang ada pro saja. So you kena buat bayaran every month or is it dia untuk dapatkan akses lah. Itulah kekurangan Canva. Okay. Betul tak jawab untuk soalan anda? Thank you. Okay, you're welcome. Hello, saya nak tanya. Kan kalau macam kita kekurangan dia tadi, kalau macam kita buka chat kan dia boleh terus hilang kan. Kalau kita nak buka chat tu maksudnya kita kena save dululah. Lepas tu kita boleh continue balik tak macam kita nak sambung kerja kita? Boleh. Lepas anda save, anda boleh continue balik kerja dia. So dia sama je lah, dia akan ada save file sendiri dalam akaun Canva anda. Okay, thank you. Miss Ella tanya kalau Canva tak boleh buang logo. Dia boleh kalau anda belilah. So means free version memang akan ada watermark tersebut. Harap saya dapat menjawab soalan anda, Miss Ella. Dia contoh macam cam scanner atau Pisca Art yang anda guna dalam handphone. Kalau kamu tak membelinya, kamu tak boleh buang watermark dia. So similar macam tu lah. So kalau tak ada apa-apa soalan lagi, kita boleh teruskan kepada sesi kuis kita. Alright. Okay, so saya akan bagi link Kahoot kat group. So saya nak menerangkan peraturan kuis ni dulu So lepas saya bagi link, kita akan start selepas semua dah masuk dalam link tersebut. Anda perlu dua skrin, iaitu yang satu menunjukkan Google Meet kita ni dengan lagi satu untuk anda menjawab soalan tersebut lah. So lagi senang kalau anda gunakan handphone. So anda boleh refer sambil tengok. Kalau tak ada, you kena split screen left and right. So senang sebab nanti soalan akan dipaparkan di Google Meet dan anda perlu refer soalan tersebut untuk jawab. Ya. So saya akan bagi link sekarang ya.
Kita akan start selepas semua dah masuk. Maaf bertanya, kuis tu dalam Kahoot tu ke? Ini apa Ustaz? Saya dah hantar kat grup, dah tak nampak. Sekejap. Macam mana nak tutup ni? Nanti jangan lupa yang menang. So, kita bagi tahu siapa yang menang nanti. Ya. So, Maaf tak dengar. boleh dengar tak? Boleh. Okay, nanti nickname tu ingat. So you guys jangan lupa sebab nanti yang menang, pemenang akan dinamakan lah. So kalau boleh use your gunakan nickname yang anda senang ingat atau your nama sendiri. Terima kasih. So saya rasa dah semua dah masuk. So kita boleh start Kahoot ya. So everyone stand by. We will begin shortly. Alright.
Alright. 5 yang dapat salah. Okay, yang ni tak tumpukan perhatian lah ni. Alright. Kita akan continue ya. Soalan nombor 3. Pilih jawapan yang salah. Alright. Seterusnya. Okay, leading sekarang adalah UPI. Soalan nombor 4. Antara mana satu bukan software designing? Jawapannya di depan mata anda je. Alright, tamat. Ada yang boleh dapat sebelah ya. Okay, continue. We proceed. Next question. Soalan nombor 5. Adakah Canva perisian percuma untuk digunakan? Alright, soalan seterusnya. Boleh kita memuat naik video kita sendiri ke Canva? Three, two, one. Thumbs up. Okay. Kita akan sambung ke soalan nombor 7. Pilih jawapan yang betul. Three, two, one. Thumbs up. Okay. Soalan nombor 8. Berapa banyak kaedah yang boleh digunakan untuk log masuk ke Canva? Okay, 3, 2, 1. Thumbs up. Okay, question number 9. Boleh anda login Canva tanpa signing up? Lima, 4, 3, 2, 1. Alright, time's up. Okay, soalan last ya. Ni killer sikit. Apakah tajuk LDK pertama kita? Alright. That is all, everyone. Pemenang akan dibagi tahu selepas at the ending of the ceremony. Thank you. Wait,
So kita akan, so that is all for our So, terima kasih kepada semua pelajar-pelajar yang dapat menghadiri pada sesi LDK 1 kami. Minta maaf kalau ada salah dan silap. Sekarang saya akan pass balik kepada MC kita. Thank you. Terima kasih.